صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. إلى النبي الكريم والصحابة الكرام الفاتحة. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatik ya arhamar rahimin. Ya akramal akramin, akrimna wa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. Terima kasih pada Tuan Helmi, pengacara majlis pada petang ini dan merangkap timbalan kursi surau BSB. Pada Cik Asno, ya, Kosyak, alhamdulillah sudi jemput saya hadir ke tempat tuan-tuan pada hari ini. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup lagi sampai ketika ini. Diberi kesempatan untuk hadir ke tempat kerja lagi, dapat bertemu dengan suami, isteri, anak-anak, jiran tetangga. Seluruhnya kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Tak kala kita bangun daripada tidur, antara kalimah yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca ialah alhamdulillah allazi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi nusyur. Segala puja dan puji bagi Allah SWT yang menghidupkan aku setelah mematikan aku, dan kepadanya lah kita akan kembali satu masa nanti. Kalimah alhamdulillah sebagai mukadimahnya tuan-tuan sekalian, Nabi SAW pernah menyebut, tak kala kita tidur, kita akan dibelit dengan 3 belitan oleh iblis laknatullah. Dia tak akan biarkan kita tidur dengan nyenyak, kecuali dia akan kacau juga kita, kecuali kita melakukan perkara yang boleh menghalang mereka melakukan perkara buruk kepada kita. Dan sifat iblis dan syaitan ini, mereka ni kita tak nampak. Tak nampak. Orang Terengganu kata tak nampak. Ada orang Terengganu ni? Ke semua orang KL? Saya orang Pahang. Orang Kuantan ni cakap Terengganu lah. Kuantan ke bawah. Kuantan Sungai Karang tu, di lorak dia Terengganu lah. Alhamdulillah. Tapi setakat ni JDT lah. Di Pahang dah kalah dah. Baik. Syukur pada Allah Azza wa Jalla. Jadi bila mana kita nak tidur, kita dianjurkan untuk membaca antaranya ayatul kursi. Idza awa ila firashikum, bila kamu nak landing ke tempat tidur kamu, faqra ayatul kursi, maka bacalah ayatul kursi daripada awal sampai akhir. Kamu sepanjang tidur sampai ke subuh akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jarang di kalangan kita mengamalkan perkara ni. Banyaknya update status di Facebook, suruh orang baca ayat kursi, dia tak baca. Dia pun tidur. Jadi syaitan akan kencing kat telinga dia, dan 3 belitan akan diberikan kepada dia. Jadi 3 belitan ni hadirin macam Allah SWT sekalian akan terbungkai. Ni kita tahu belaka dah. Semua ahli syurga belaka ni mesti tahu cerita ni. Bagaimana belitan pertama akan terungkai dengan kita menyebut kalimah alhamdulillah tak kala kita bangun daripada tidur. Bila kali terakhir kita menyebut alhamdulillah waktu kita bangun daripada tidur, tuan-tuan insya-Allah? Tepuk dada, tanya iman lah insya-Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ke kita tepuk sebelah, ada isteri alhamdulillah, ada suami alhamdulillah. Tak ada suami, masya-Allah. Bangun tak ada suami. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah kedua, untuk merungkai ikatan yang kedua dengan cara kita mengambil wuduk untuk salat. Rungkai yang ketiga ialah dengan cara kita menunaikan salat, sama ada salat sunat ataupun salat subuh pada hari itu. Bayangkan tuan-tuan, kalau orang tak pernah sembahyang, tak pernah sembahyang subuh, dia itu ibarat mumia, mami derita. Teruk sangatlah dibelit oleh syaitan. Itu sebab hati mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala maksiat mereka lakukan. Orang solat ni dia buat juga maksiat, tapi tidak seteruk ataupun sebanyak orang yang tidak solat. Inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali pada tajuk Cik Asno bagi pada saya. Kan dia marah pula. Tajuk kita fitnah akhir zaman.
Definisi fitnah. Fitnah ni ada banyak makna dia, tuan-tuan. Yang kita popular sebut, kamu fitnah aku, fitnah tu lebih teruk daripada membunuh. Biasa kita sebut kan. Sebenarnya salah. Itu Allah SWT. Bukan fitnah tu maksud fitnah tu. Faham tak maksud saya ni? Bukan maksud fitnah tu yang tuan-tuan maksudkan sebenarnya. Saya tuduh Cik Azna pukul orang. Tak baik Pius Zaid tuduh saya, fitnah saya. Fitnah lebih teruk daripada membunuh. Itu salah sebenarnya. Hujahan tersebut salah. Sebab kata ulama, jumhurul ulama, wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih teruk daripada membunuh. Maksud fitnah sini asyirku, syirik. Maknanya yang fitnah-fitnah tu bukan fitnah. Cuma bahasa di Melayu kan, kita bahasa tersebut jadi fitnah tu menuduh orang. Betul tak? Menuduh orang. Baik. Jelas eh? Saya bukan Wahabi ni, takrifan definisi. Orang Wahabi ke mana tahu? Bukan Wahabi, Nana Wahabi tak. Jadi kita nak sebut bahawa definisi fitnah tersebut. Jadi kadang-kadang itu tuduhan. Kalau kita tuduh orang berzina, dan sudut fiqh kita sebut al-qazaf, qazfun, menuduh orang berzina. Sebagai contoh itu panggil qazaf. Ikut hudud 80 kali sebatan akan dikenakan bagi orang menuduh tanpa bukti ataupun sumpahan daripada, itu di sudut elak dan sebagainya. Baik. Hadirin sekalian, fitnah yang kedua bermaksud ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fitnah tadi saya sebut syirik kepada Allah. Jadi tak kenalah syirik akhir zaman, tak kenalah dengan tajuk ni. Nah, kita pergi definisi yang kedua. Fitnah bermaksud ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Dan takutlah akan fitnah yang tidak akan menimpa kepada orang zalim di kalangan kamu sahaja. Fitnah di sini kata ulama ialah ujian ataupun bala daripada Allah. Yang tepatnya bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, definisi yang ketiga fitnah di sini yang saya boleh sebut sebagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut sebuah hadis yang sahih. Nabi kata akan datang satu masa fitanun kaqata'il laili muslim, akan datang satu saat fitnah seperti malam yang gelap, iaitu pada waktu pagi orang tu beriman kepada Allah, tiba pada waktu petang dia syirik kepada Allah, jadi kafir. Pada waktu petang dia beriman kepada Allah, tiba-tiba pada waktu pagi esokkannya dia syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebab dia? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agama mereka dengan sedikit mata benda dunia. Yang ni kita nak bahaskan pada tengah hari ni, hadirin macam Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah fitnah yang berlaku? Kita berada di penghujung zaman. Sempat bayar rumah ke, tak sempat bayar rumah ke, memang kita berada di penghujung zaman. Sehingga kalau tengok dalam ustaz daripada Indonesia, dia buat sampai 5 kan. Kalau kita tengok yang tu memang tak lalu nak makan, tu macam Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata kita lebih kurang 40 tahun lagi hidup di dunia ni, lepas tu kiamat. Walaupun saya nak kata tak setuju dan bersetuju dengan dia, saya ambil tawakuf lah. Nak kata setuju pun tak juga, nak kata tak setuju pun tak juga. Dia buat kajian dia bahawa kita ni sudah menghampir sangat kepada alam akhirat ataupun alam kiamat nama sebenarnya. Yang mana fitnah yang besar yang akan berlaku kepada kita, hadirin sekalian. Satu benda yang menakutkan, sehingga Rasulullah SAW sentiasa beristighfar dan minta jauh daripada bertemu dengan fitnah akhir zaman ini. Dan kita berada pada masa yang Nabi minta jauh daripada masa ini, tuan-tuan sekalian. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga anggota MBSB dan seluruh rakyat Malaysia, seluruh umat Islam akan sabat di atas jalan kebenaran, kekal. Moga-moga kita dapat menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Baik tuan-tuan sekalian, Nabi sebut a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku antara 60 ke 70. Saya dah 34 tahun. Kalau kira 60, maknanya umurku hanya ada 26 tahun lagi untuk hidup. Itu kalau tanpa exercise lah. Kalau exercise mungkin panjang sikit lajaknya. Tapi mungkin juga orang exercise mati juga, tuan-tuan sekalian. Jangan sangka kita hari-hari main bola tak mati. Berapa ramai orang main bola sakit jantung dah mati dan sebagainya. Maka umur kita 60 ke 70 tahun, lebih daripada tu orang Melayu kata subsidiyun min Allah. Subsidi tu tambah tanwin kat belakang. Subsidiyun min Allah. Subsidi dari Allah.
Lebih daripada 70. Mak kita, ayah kita lebih 70 tahun. Nabi pernah menyebut, siapa yang terbaik ialah orang yang panjang umur dia dan banyak ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hello. Nah. Banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan paling teruk orang yang bila mana panjang umur dia, jauh dia ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kat mana tuan-tuan sekalian? Kita dah berada pada umur 40 tahun, 50 tahun. Ni paling muda sini. Cik Asnah apa? 23. 40 tahun tu kata ulama, kalau tak taat lagi kepada Allah. Tengok kawan-kawan kita umur 40 tahun semayang pun tak lagi, tak derhaka kepada Allah. Ketahuilah bahawa titik-titik hitam di hati dia itu terlalu banyak sangat. Tapi jangan kita sumpah seganah dia ahli neraka dah mu ni. Jangan. Saya masa PU3 itu, kalau tengok guru saya ialah Kak Oji Melody. Jangan tahu berapa ramai orang kat luar fitnah dia. Fitnah, tuduh dia. Apalah teruk ustaz-ustaz belajar dengan artis. Yang ada ni ungkapan-ungkapan berat nanang tu kan kata. Ungkapan-ungkapan yang teruk diberikan. Sedangkan Kak Oji ni masya-Allah seorang yang berhijrah daripada orang yang dulu pakai skirt, sekarang tak pakai skirt dah. Bukan tak boleh pakai skirt, boleh tak? Jazna pakai skirt. Syekh Asnah tak boleh? Tak boleh dah. Bukan. Pakai skirt boleh. Pakai dalam rumah untuk suami kita beres. Don't be khawatir, boleh. Tapi di luar rumah tak boleh. Kecuali kita dalam hutang, tu lain. Sebab aurat hanya ditutup kepada manusia, bukan kepada binatang, tuan-tuan. Allah SWT. Tengok beruk tutup aurat lah, ya. Kalau gitu cicak berkali dah tengok aurat gitu. Tak ada pun dia heboh. Cuma manusia saja punya teknologi untuk melihat dan merakam dan sebagainya. Jadi umur 40 tahun derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada kesempatan lagi, cumanya kata Nabi SAW, umur 40 tahun ni umur maksimum manusia mencapai kemuncak kematangan hidup dia. Itu sebab bila orang umur 40 tahun dia dah matang lah. Tapi kalau 40 tahun macam budak-budak lagi, ni berat nanang nama dia macam Allah SWT. Teruk. Ni 40 tahun matang dah. Itu sebab Rasulullah dan majoriti para anbiya, bahkan keseluruhan mereka diangkat menjadi rasul pada usia mereka 40 tahun. Rasulullah SAW 40 tahun. Antara 40 tahun ke 60 tahun, 20 tahun saja hidup kita tuan sekalian. Saya dengan sibuk dengan ni diam-diam pergi mana-mana tempat, tuan-tuan sibuk dengan pekerjaan tuan-tuan. Sedar-sedar kita pencen 58, 56, 60 tahun. Ada yang tak nak pencen Tok Imam sebab gaji 700.5, kerajaan up daripada 400, allow imam 700.5. Tok Imam tak nak tak jawatan. Ada berlaku diipu. Sebab gigi tak ada apa, sirah tu tak nak tak jawatan. Sebab 700.5. Bayangkan kalau bering lagi teruk ah. Tak dapat bering, saya tengok radio Perak tadi. Makcik tak dapat 1,000, dapat 400.5 orang bujang. Mengadu pada Pak Ngah waktu tu. Pak Ngah ni esko kerajaan negeri Perak. Hadirin sekalian, jadi umur antara 60-70 ni lah umur umat akhir zaman. Tetapi majoriti pakar-pakar menyebut yang paling panjang umur dia di kalangan jantina ialah orang puang. Orang lelaki dia pendek sikit umur dia. Sebab apa dia pendek? Sebab orang perempuan itu tuan Allah SWT berbeza dengan orang lelaki. Walaupun dia cepat marah dan sebagainya, orang lelaki ni matang sikit lebih kurang Allah SWT. Tapi orang perempuan ni disebabkan kuatnya menangis mereka berbanding lelaki yang banyak menahan diri daripada menangis. Panggillah ustaz buat forum ataupun ceramah untuk motivasi suruh menangis. Dia tak nangis, dia tahan. Kejung dia tahan. Padahal nak menitik lah. Lepas tu pergi bilik air baru dia teriak Allah SWT. Tapi orang apa tengok Janan-janan je nak. Tak boleh. Yusuf yang nyanyi lagu Janan-janan. Percaya nak. Ngalir air mata. Ngalir mata ni toksik yang keluar daripada tubuh badan kita semuanya tuan sekalian. Baik, itu mukadimah saya pada hari ini. Saya cakap laju sebab masa 45 minit. Biasa 2 jam, 3 jam kita ceramah. Di mimbar 3 minit sajalah. Lama. 3 minit. Okey, baik tuan sekalian. Kita berada di penghujung. Apa benda yang banyak berlaku pada akhir zaman ini? Fitnah yang berlaku pada kita. Yang pertama, al-mal, harta. Siapa tak suka harta? Tanya pada ustaz pun suka. Orang gila pun suka tuan-tuan. Macam Allah SWT harta. Ada seorang di kampung Manjoy, Ipoh. Saya duduk di Manjoy 10 tahun dah duduk sana. Ada seorang nama Baim. Baim ni tak pakai baju. Dia berjalan, kadang nampak punggung dia, dia akak balik. Itu jalan. Hidup dia berjalan je. Sepanjang Manjoy dia pusing. Dari lapar dia pergi kedai orang. Dia makan.
Kalau kita main nak duit RM5 ke RM10? RM10. Dia tak minta RM5. Segila-gila dia pun dia minta RM10. Bayang kita yang tak berapa nak gila ni guna. Bukan kita lah, orang lain lah. Bagaimana kalau kita hadirin macam Allah SWT? Baik ni, Masya Allah. Tak pernah saya 10 tahun di situ tak pernah tengok dia pakai baju. Kita yang pakai baju jubah ada kena denggi macam-macam. Dia tak kena, tuan-tuan sekalian. Allah SWT jaga semua orang yang tidak ada dosa macam tu. Baik. Ini pertama, ujian harta. Kita lihat manusia suka kepada harta sebab Allah sendiri sebut al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta Allah sebut harta dulu. Siapa tak suka harta? Semua suka, tuan sekalian. Yang mari pinjam sini ke, yang tak pinjam, semua suka harta. Minat pada harta benda. Wal banun dan anak pinak. Harta, anak pinak, zinah, perhiasan kehidupan dunia. Orang tidak ada harta, tuan sekalian, seronok dah hidup dia? Tak seronok. Orang tengok orang tak ada hutang macam mana, seronok dah hidup dia? Seronok. Dia cok duit, tengok di ATM 8,000 gaji contoh. Bagi saya yang macam hutang, dia tengok 8,000, lepas tu ni ingat 800, habis. Banyak hilang. Banyak. Itu menang berapa? 100,000 menang. Masya-Allah, tabarakallah. Banyak orang 100,000. Dari 100,000 menang ni, ramailah kawan-kawan rapat. Nak macam ikan apa kurangkan. Berenam. Dan kita nak pinjam tu, lari jauh. Ni orang panggil kawan tak boleh harap untuk Allah SWT. Tanya senang-senang nak dapat kita. Alhamdulillah, tak apa. Tak, tengok dapat tengok lah ATM 100,000. Allah, saya kata terlalu. Dulu sebelum kita menang, kita kata kalau aku menang ni, aku akan infak, aku akan bagi. Saya kata nak bagi kat PU Ramadan sebab nak bina pondok dia. Saya kata nak bagi belaka ni. Bila kita dapat 100,000, kalau aku bagi dia ni habis dia. Kalau lah ustaz macam tu, yang baru nak start macam mana? Kalau ustaz macam tu, akhlak perangai dia, saya kata kita ni agak-agak lah Ramadan tak tahu aku dapat. Dia mari sifat macam tu, dia mari. Jadi macam mana nak buat? Itu sebab saya kata hiasan dunia ni harta. Sebabkan dalam hadis Syekh Fahmi Zamzam sebut dalam 40 hadis akhir zaman, bagaimana Nabi kata fitnah manusia akan datang sama ada daripada isteri dia, daripada bapak dia, daripada anak-anak dia, daripada jiran-jiran dia. Semua ni akan mendatangkan fitnah buat macam-macam. Yang pertama apa dia? Harta, tuan sekalian. Tengoklah Qarun laknatullahi alaihi. Dahsyatnya kekayaan dia sampai orang nak pikul dia punya khazanah harta dia tu, sampai beberapa orang yang perkasa untuk pikul dia punya kunci. Hebat Qarun. Tapi derhaka dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia tak taat kepada perintah Allah untuk keluarkan zakat. Berapa ramai di kalangan kita hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sampai leni zakat pun dia tak pernah keluarkan. Yang dia tahu zakat fitrah raya je. Itu sebab berlaku baru ni di Jabat wilayah Persekutuan punya pusat zakat. Dia sebab dia tahu zakat fitrah je, bulan tak Ramadan pun dia pergi bayar zakat fitrah. Dia punya jahil juhalaknya. Masya-Allah, tabarakallah. Harta, tuan sekalian. Yang kedua, hadirin macam Allah SWT, kenapa kita suka pada harta? Sebab dengan harta lah kita dapat memiliki segala-galanya. Daripada harta lah kita boleh dapat perempuan, dapat lelaki boleh. So hadis 7 golongan mulia di bawah arasy Allah SWT, Nabi sebut warajulun talabathu imra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ada seorang lelaki ataupun kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Fathul Bari, dalam kitabnya Fathul Bari, dia kata apa? Warajulun, termasuk sini perempuan juga, wa imra'atun. Di sini Nabi kata seorang lelaki diajak oleh seorang perempuan, zatu mansabin, ada pangkat, wa jamalin, comel loteng. Ajak untuk apa? Berzina. Maka sini kata Ibnu Hajar termasuk juga seorang perempuan bertemu seorang lelaki dan diajaknya berzina. Lelaki ni kacak dan sadar macam piu abu nak sadar. Wa jamalin, kacak ni. Siapa tak cahil, tuan-tuan sekalian? Itu sebab hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Allah tidak malu pada benda kebenaran. Adakah wanita juga bermimpi, wahai Rasulullah?" Dengar ni para wanita sekalian. Kita orang lelaki je mimpi lah, mimpi basah dan sebagainya. Ni saya cakap bahasa orang besar lah. Sebab besar belaka dia tak balik lagi sini. Balik belaka lah.
adakah perempuan juga bermimpi ya Rasulullah? Sebab kita faham orang perempuan ni balik ke dia dengan keluar darah haid. Betul tak? Ni lelaki kena tahu belaka. Beza darah haid dan darah bisu. Kena beza. Ni tak faham. Tak faham. Banyak tak faham. Betul. Ustaz pun, saya pun tak faham ni. Kena rujuk kita. Orang tanya bab haid, kena rujuk kita. Berapa darah gini. Bukan senang dan sekalian. Kadang-kadang kita ambil mudah sangat benda macam ni. Berapa hari tak semayang? 15 hari. Saya rasa padahal dia haid 7 hari je. 15 hari dia lajak untuk Allah. Padahal daripada sejak dia haid, lari bab haid pula dah. Sampai umur 40 memang dia itu 7 hari tiba-tiba dia nak 15 hari. Tak boleh. Anda ni kena belajar. Tanya ustazah lah. Tanyalah ustazah. Baik. Kata Nabi SAW, maksudnya, adakah perempuan juga bermimpi macam lelaki bermimpi? Lelaki mimpi jumpa siapa? Puan jumpa siapa? Lelaki tu masuk dia. Maka Nabi kata, bukankah perempuan itu saudara lelaki? Cuma mimpi ni benda yang jangan kita cerita kat pasangan kita. Kita orang lelaki, malam abang jumpa Angelina Jolie semalam. Perang dunia ketiga. Sebab benda ni benda kita tak boleh nak kawal. Ada tengah mimpi kita kawal, tak boleh kawal. Kerana itu Allah SWT berikan, cuma jangan cerita benda ni. Cuma nak kata bukti bagi lelaki biasanya mimpi, orang puan biasanya haid. Saya masukkan sini hadirin mati Allah SWT sekalian, bagaimana kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dengan sebab orang tu ada harta, dia boleh menarik orang untuk berzina dengan dia. Mu nak bayar berapa? 1,000, balik beres. Baca hadis bagaimana Nabi SAW ceritakan, ada 3 orang yang masuk dalam gua, tiba-tiba batu besar tutup gua tu. Hadis sahih dalam kitab apa nama Riyadhus Salihin. Imam Nawawi pernah sebutlah cerita ni. Bagaimana batu tu tertutup, salah seorang daripada 3 orang yang terperangkap kat situ ada seorang lelaki. Dia bertawassul dengan amalan dia. Boleh tak kita bertawassul dengan amalan, tuan-tuan? Boleh, Cik Asnur? Tawassul tahu? Allah betul. Allah alam. Tu mantap jawapan. Baik. Tawassul ni kita menengahkan. Ada pertengahan. Contoh, ya Allah, aku ni rajin baca Quran ya Allah. Tiap-tiap hari aku baca 2 ayat. Contoh, kita gabung kat Allah. Wahai Allah, suami aku lambat balik sokmak. Tolonglah dengan berkat bacaan ayat aku ini ya Allah, agar mudah dia balik awal. Faham tak? Itu tawassul. Dengan amalan kita, tidak ada khilaf ulama kata boleh. Baik, di sini ada seorang lelaki yang mana dia ni seorang yang kaya. Dia berdoa pada Allah, ya Allah, aku seorang, tak payah dia kata aku seorang lelaki, dia memang lelaki lah. Nah, ya Allah, aku ada seorang sepupu ataupun seorang perempuan yang sangat aku sukai. Aku sangat suka dengan dia sampai aku nak berzina dengan dia. Minat. Satu hari dia datang temu dengan aku untuk minta buat apa nama? Pinjaman. MBSP tak ada lagi waktu tu. Buat pinjaman. Bila buat pinjaman, masya-Allah tabarakallah. Kata lelaki tu, boleh aku bagi kamu pinjaman? Loan? Boleh, beres. Tapi mu kena tidur dengan aku. Oh, perempuan tu kata, minta maaf lah, kalau gitu syaratnya aku tak terima. Balik. Selang berlama datang pula perempuan tu. Mana betul-betul dia memerlukan keuangan, bantuan. Dia kata, boleh, tapi dengan syarat yang aku sebut sebelum ni. Kamu kena tidur dengan aku. Kata perempuan tadi, kalau macam tu, tak apalah. Tengok tuan, tarikan harta ni. Bila mana nak berzina, tuan macam Allah SWT nak berzina, tiba-tiba perempuan tu kata pada lelaki ni, nak berzina dah. Bukan mukaddimah, nak berzina dah. Macam Allah SWT. Kamu tak takut ke Allah ke? Bila sebut kamu tak takut pada Allah, seluruh wajah dia bergetar. Macam Allah SWT. Kita tengok orang puan seksi, orang lelaki sadar tengok. Bukan orang lelaki tengok perempuan saja. Perempuan tengok lelaki pun sama bro. Sama bro pula. Sis. Sama aja. Sifat manusia gitu. Itu sebab bila mana Abdullah bin Ummi Maktum datang bertemu rumah Nabi SAW, Aisyah waktu tu tak pakai tudung. Aisyah tak pakai tudung. Maka Nabi kata, ya Aisyah, pakai, tutup aurat kamu. Dia kata, ya Rasulullah, Abdullah bin Ummi Maktum ni buta. Dia tak nampak hamba. Kalau Terengganu lah, hamba tak nampak. Maka jawab dia, bukankah kamu nampak dia? Tengok, Nabi jawab, bukankah mu tengok dia? Kalau dia tak tengok mu tengok dia. Walaupun dia tak nampak, tutup aurat. InsyaAllah, tabarakallah. Itu Nabi ajar kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka saya nak sebut tentang Allah SWT, tak kala mana dia sebut kamu tak takut kepada Allah ke, waktu tu aku tinggalkan dia, aku bagi duit, aku tinggalkan terus.
Ya Allah, kalau dengan sebab benda tu aku minta perbuatan tersebut kerana-Mu ya Allah, tolong gerakkan batu ni. Dan batu tu pun bergerak. Ada 3 cerita lah. Saya cerita satu je. Yang lain, beli buku namanya Riyadhus Salihin. Allah SWT. Baik, yang pertama saya sebut harta, tuan-tuan sekalian. Yang kedua, wanita ataupun lelaki. Fitnah yang cukup besar sekarang. Alhamdulillah, saudara kita nama apa? Ilyas ke apa? Yang keluar daripada jantina tak berapa nak betul tu kepada lelaki sejati. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarak. Itu satu hijrah yang besar, tuan-tuan sekalian, yang Allah SWT berikan kepada dia. Jarang orang yang mampu buat tentang macam Allah SWT. Yang macam tu. Baik, yang ketiga hadirin macam Allah SWT, fitnah di sudut anak-anak kita. Pada akhir zaman sangat susah. Saya mengajar kuliah, tuan-tuan sekalian. Saya balik rumah kadang-kadang tengok anak. Dulu isteri saya bekerja, kerja di KPJ Ipoh, bahagian makmal. Lepas tu saya minta berhenti kerja. Tuan-tuan janganlah minta isteri tuan-tuan bekerja, berhenti kerja. Saya kat Ipoh, bolehlah sara dia lagi. Tuan-tuan, mungkin gaji kena combine dulu. Allah SWT. Waktu tu anak saya ni, opah dia jaga. Opah Gangnam Style, opah. Opah jaga, opah ngatur dia. Bayangkan, dia ni dia sudut jadi buah sikit. Buah. Nak tengok TV ikut dan dia, nak main dia ikut dan dia je. Sebab opah tak lalu nak lari, sakit belakang dia. Nak kencur pun tak lalu, ni lepas. Bila isteri saya berhenti kerja, Masya Allah, hampir 75% perubahan berlaku lah anak-anak saya, tuan-tuan, macam Allah SWT. Dia punya jaga masa dan sebagainya. Saya nak sebut pada tuan-tuan, kita ni macam apa nama telajak laris. Kenal Datuk Alif. Datuk Alif tu kaya, tuan-tuan. Saya tak kaya semacam dengan dia. Dan dia tu juta wang, bukan juta, banyak juta lah dia tu. Yang dia cakap lah betul ke tak tahulah. Anak dia tak tengok TV macam anak kita, untuk Allah SWT. Anak dia tak ada lah Android ke nak tahu apa tu, ni iPhone ke i5, tak ada. Kita anak kita tak berapa nak juta wang ni. Anak kita bagi bapak iPad pada dia, mak bagi. Bahkan kita rasuah anak-anak kita untuk Allah SWT. Main Ramadan macam tu juga kadang-kadang kita buat. InsyaAllah, tabarakallah. Kita lihat kalau betul lah Datuk Ali buat macam tu, InsyaAllah anak-anak berjaya, tuan sekalian. Itu sebab sekarang fitnah tak sama macam kita kecil-kecil dulu. Saya tahun 80-an kecil lah. Nama taat sungguh, generasi X sungguh. Tak ada, makah saja. Kalau mak kata tak boleh, tak boleh. Anak-anak kita sekarang, why? Anak saya nombor 2, Abdul Rahman nama. Budaknya kecil tu, tapi mulutnya ya Rabbi. Mak kalau larang ni, dia kata kenapa tak boleh buat. Kita kena explain pada dia dengan cara budak-budak cakap. Tak payah gaya cakap budak-budak. Ceritakan dia aman, tak boleh macam ni, haram gini. Dia kata babi berapa tak boleh makan. Semalam dia lalu ke SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Saya kata mari mana dia tahu rasuah. Dia pun tanya mak dia, rasuah tu apa mak? Kita tanya dulu, rasuah tu apa Aman? Rasuah ni mak, Umi beli barang kita tak bayar. Oh tu rasuah? Tu rasuah di sisi Aman dia. Lepas tu kita explain rasuah ni gini pula. Terang, maknanya budak sekarang ni generasi Y. Yang terbaru generasi bukan Z ni, generasi yang akan tanya, dia akan cipta teori dia sendiri. Mana semakin susah terima macam Allah SWT mendidik anak-anak pada zaman sekarang. Tak percaya, tuan-tuan ada anak-anak sendiri kan? Bagaimana kita mentarbiah anak-anak kita dekat kepada Allah SWT? Yang pertama dia suruh solat anak-anak macam mana, tuan sekalian? Ikut dah apa Nabi kata, muru auladakum bis salah wa hum abna'us sab'a. Suruh anak kamu sembahyang pada usia dia 7 tahun. Suruh mana? Mak sembahyang. Dia tak sembahyang tak apa lagi, suruh. Tapi kalau umur 10 tahun tak sembahyang, fadribu, pukul dia. Ghairu mubarrih, yang tidak melukakan budak tersebut. Pukul anak kita bermakna sayang kita kepada dia. Ni tak tengok anak kita terpongkang letih, siang tak apalah, tak sembahyang tak apalah. Kita sebenarnya telah merosakkan anak kita untuk Allah SWT. Bahkan Nabi sendiri pernah sebut satu hadis, bila mana seorang lelaki bangun pada waktu malam, dia melihat isterinya tidur, seronok sangat tidur, dia nak ajak untuk bertahajud pada malam tu, dia ambil air, dia renjiskan di muka isteri. Bukan ambil air tuang atas muka, renjis. In ghalabat, apa nak kata ni, kalau dia tu terlalu khusyuk tidur. Gitu juga bagi seorang isteri, bila mana dia bangun pada waktu malam, nak kejut suami dia beribadat bersama dengan dia, dia renjiskan muka dia, kejut. Itu yang Nabi SAW ajar. Mana hidupkan bi'ah muslimah Islam dalam rumah tuan-tuan macam Allah SWT. Hidupkan.
Nak tengok TV tuan-tuan sekalian. Saya ada anak, saya tengok TV. Dia tengok TV, kita tengok jugalah. Kadang-kadang SpongeBob SquarePants dan sebagainya. Tengoklah. Tapi dia ada hak tengok dia. Kau berapa boleh? Berapa jam boleh? Ada orang kata hakkan seminggu 3 jam, 4 jam. Itu memang maksimum yang boleh hakkan. Tapi Masya Allah, kadang-kadang kita duduk luar, mak kat luar, dia tengok juga. Tapi kita bagi tindakan yang terbaik kepada anak-anak kita, Masya Allah SWT. Itu yang kita nampak. Harta, tak wanita, anak-anak kita, semua ni fitnah yang akan menimpa kepada kita keseluruhan. Yang paling besar sekali hadirin Masya Allah SWT sekalian, ni agak penting untuk kita sebut pada tuan-tuan. Kita berada di penghujung zaman ini. Fitnah yang paling besar ialah dengan kemunculan yang disebut dalam cerita munafik. Dajjal akan datang, Masya Allah SWT. Tengok tak? Cerita munafik tengok? Tak tengok? Dalam Facebook ada pen kaca ke benda tu? Situ ada filem dia secara haram. Dia upload secara haram. Saya tengok secara haram. Masya-Allah. Tersilap tengok. Baik. Baru tahu benda tu ingat tak boleh tengok rupanya. Tapi nak sebut tentang Allah, dia kata apa? Akan muncul Dajjal yang paling dahsyat pada kamu. Dajjal ni benda, Dajjal ni kata ulama ialah kadzab, orang yang menipu, kadzabun. Kata Nabi SAW, sebelum munculnya Dajjal yang betul, ada 30 Dajjal yang lain yang akan datang. Satu persatu akan datang bertemu kita, macam Allah SWT. Kulluhum, dan kesemua mereka itu mendeklar diri mereka adalah Nabi. Kat Malaysia ada tak? Ada. Kahar, dia mengaku dia Nabi. Dajjal, macam Allah SWT. Tapi dia bertaubat dah. Mana Dajjal bertaubat? Wallahu a'lam. Dia kata Nabi letak jawatan. Di Pahang lagi dahsyat, mengaku Tuhan. Tuhan letak jawatan. Bayangkan Dajjal di Malaysia lagi teruk lah, Masya Allah. Mengaku Tuhan. Yang setakat ni kita faham, mengaku Nabi, mengaku Rasul. Contoh Musailamatul Kazzab. Apa fitnah yang Dajjal buat, tuan-tuan? Selalu saya sebut dalam Facebook saya, bacalah 10 ayat awal Suratul Kahfi sebagai contoh. Fitnah yang besar seperti mana hadis sahih Bukhari dan Muslim menyebutkan, tuan-tuan, insya Allah SWT, dia akan muncul baina Syam wal Iraq. Di mana? Di Syam dan Iraq. Di mana kata ulama, itulah berlaku di Iran, Isfahan, Iran. Bahkan ulama-ulama Yahudi di sana, tuan-tuan kena maklum, di Iran Yahudi ramai, tuan-tuan, insya Allah SWT. Yang kita faham Islam ramai, Yahudi pun ramai. Ahlussunnah wal Jamaah kat sana hanya lebih kurang 1 ataupun 0.05% saja. Yang banyaknya Yahudi kat sana, dan Islam pun adalah Islam ala Syiah. Kat sana hadirin Allah Subhanahu wa taala sekalian, munculnya Dajjal lanatullah. Saya nak sebut pada tuan-tuan apa benda yang dibawa pada kita yang telah berlaku sekarang ni, dan kuncu-kuncu telah muncul kepada kita. Siapa kita sedari? Dengan hiburan yang melampau-lampau, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, Astro dia buat pencetus ummah. Saya bukan nak condemn Astro, sebab saya pun talent dia masih 2 tahun terikat. Cuma kita nak sebut bagaimana dia buat Islamic program. Tapi tuan-tuan, untuk menutup lebih kurang 90% aktiviti yang tak bermanfaat yang dia buat, macam Allah SWT. Macam mana 10% nak cover 90? Dok cetong dengan lu kata tak mampu. Tapi dia buat juga, alhamdulillah, dia buat juga satu pendekatan pilihan. Dia buat ada satu channel, Astro Oasis nama dia. Untuk tengok yang Islamik, tanah kubur, Sakratul Maut tu, yang tu lah, yang mengingat pada mati lah ke. Tok Adi, tak ada Tok Adi. Sebenarnya hadirin macam Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, dia akan datang. Dan kamu boleh kenal dia bagaimana tulisan di dahi dia, kafara. Sehingga kata Rasulullah SAW, sehingga orang yang tak reti baca pun akan kenal itulah Dajjal. Tak reti baca kafir pun boleh kenal tu Dajjal. Dia datang macam mana hadirin macam Allah, dengan penuh kekuasaan yang Allah beri kepada dia sebagai pinjaman. Namanya sihir ataupun istidraj. Itu sebab dalam apa nama TV9 baru ni kita sebut, bila mana jemput Dr. Daniel menceritakan tentang Dajjal lanatullah. Bayangkan tuan-tuan macam Allah, yang tengok tu kalau tak rasa gerung lagi dalam diri ni, memang pelik sungguh. Apa benda yang dia nak bawa, tuan-tuan macam Allah, hampir 50% yang dia nak bawa tu dah muncul dekat dunia ni, tuan sekalian. Tinggal 50% lagi, iaitu tubuh badan dia untuk dia muncul depan kita. Dan anda kena maklum, dia akan pergi kecuali 2 haramaini syarifaini, 2 tanah haram saja dia tak akan dapat masuk, Mekah, Madinah. Di Mekah, Madinah tu pun sebelum dia sampai, Allah hantar gempa bumi yang cukup dahsyat, yang mengeluarkan semua orang munafik daripada itu keluar belaka. Yang tinggal hanya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kat sini dia mari tak mari. KL, destinasi pelancongan untuk Allah SWT. Dia mari tak? Manjui pun dia mari. Kata Nabi SAW, kalau dia datang, dia akan seru kepada seluruh manusia untuk jadi followers dia. Dia tak pakai Twitter dah, Allah SWT. Dia akan tawarkan kepada kita pelbagai kenikmatan. Bahkan kata Nabi SAW, hadis ni kalau saya baca tuan-tuan Allah, saya tahu terus kenang pada 3 anak saya. Kalau mungkin saya tak sempat, mungkin kita tak sempat, mungkinlah anak-anak kita sempat, tuan-tuan sekalian. Anak-anak kita sempat. Saya bayang anak saya Umar, Abdul Rahman, Ziyauddin ni, 3 ni sempat. Kalau dia tak sempat, anak-anak dia pula, cucu-cucu dia, cucu saya. Nah, bayangkan dia kata, di 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, kata Nabi SAW, 1/3 air Allah SWT sekat. Itu tak termasuk El Nina sekarang ni lah, Wallahu'alam lah. Kata kaitan Malaysia ni dengan Dajjal nak muncul. Saya kata Malaysia ni yang kemarau, tempat lain musim sejuk, tak masalah lah. Tu kita tolak tepi nombor 1 lah. Bukan kita takut, kita tolak dulu. Kita nak kaitkan dengan kemunculan Dajjal. Cuma kita nak sebut Dajjal ni muncul 1/3 air Allah SWT tahan. Kemudian hadirin macam Allah SWT siang tahun yang kedua, 2/3 air Allah tak keluarkan. Mana hujan tak turun, 2/3. Akhirnya tahun ketiga semuanya kemarau, tuan-tuan. Bayangkan macam mana. Saya pergi ke ceramah di Temeloh bawah ni. Air sungai Temeloh tu, ya Allah Rabbi, kering. Orang duk cari etok tepi petang-petang. Ini etok. Anak beranak kepah. Allah SWT. Maknanya kering. Bayangkan kalau kemarau yang digambar oleh Rasulullah SAW, macam mana hebat dahsyatnya. Itu luar jangkaan kita sekalian. Dan waktu kita susah macam tu lah dia muncul. Bayangkan kita tengah susah, tiba-tiba kawan kita kata, aku nak tolong kamu. Kita nak ke tak nak, sekalian? Kalau iman kita sangat tipis, waktu tu memang kita akan ikut dia. Itu sebab kata Nabi, bila mana kamu bertemu dengan Dajjal, faqra, bacalah akan kamu 10 ayat awal suratul Kahfi. Berapa ramai kita beramal dengan ayat suratul Kahfi? Adakah nak tunggu Dajjal baru kita nak baca? Gamak je tak dan, tuan sekalian. Kita Al-Quran dalam handset, Dajjal mari, aku Dajjal. Kita nak cari ke mana? Ketar pada lutut, tuan sekalian. Nak pegang mushaf, nak baca Quran, salah baca Bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada je. Susah. Dia akan datang kepada kita. Siapa yang follow dia, seluruh kenikmatan dia akan bagi. Dia akan bagi kepada kita semua. Tapi kalau kita tak ikut dia, ada orang tak ikut. Moga-moga kita lah yang tak ikut di Dajjal, insya-Allah. Moga-moga kita lah, insya Allah SWT. Kalau tak ikut dia, dia tak bunuh kita, tapi dia akan tarik seluruh nikmat. Kata ulama sekarang, dia kata mana pengawalan ekonomi yang total oleh Dajjal dan kuncu-kuncu dia. Sehingga kan kata Nabi SAW, orang pada waktu tu hanya makan apa dia? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lepas ni jangan makan, buat subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Cuba. Berapa lama boleh tahan, lepas tu datang ambil balik makanan. Saya nombor 1 lah. Nah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tuan-tuan sekalian. Ni keadaan yang digambar Nabi SAW. Nak tahu lebih lanjut, tuan-tuan belilah Sahih Bukhari. Bukan yang jilid tu, itu syarah dia. Cari yang matan dia saja dan bacalah macam Allah SWT. Macam Ustaz Abid Liu selalu buat, dia akan bacakan hadis-hadis kepada isteri dan anak-anak dia. Saya cuba nak buat tapi tak ada nak istiqamah, macam Allah, sebab selalu keluar daripada rumah. Jadi saya harap tuan-tuan lah dapat menyambung gaya para ulama buat kepada anak-anak dia, mentarbiah mereka akan takut benda ni macam Allah SWT. Fitnah Dajjal laknatullahi alaihim ajma'in. Maka wasiat saya kepada tuan-tuan, kalau rajin, bacalah 10 ayat awal surah Al-Kahfi pada setiap hari. Ada orang tanya, Ustaz boleh tak 10 ayat akhir tu macam mana? Ya, Nabi sebut 10 ayat akhir juga, tapi Nabi sebut dengan 2 wajah. Sama ada baca 10 saja atau baca belakang saja, ataupun dua-dua boleh baca. Nak lebih rajin lagi, baca 1 surah Al-Kahfi 110 ayat. Maka masa dekat setengah jam Allah SWT untuk baca tersebut. Cuma kita takkan mampulah nak istiqamah macam tu. Saya pernah karang sebuah buku namanya Indahnya Beradab dengan Al-Quran dan Ahli Al-Quran. Kita buat kajian tentang orang khatam Al-Quranul Karim, tentang Allah SWT. Dia boleh mengkhatamkan sehari sekali. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, dia khatam marratain, 2 kali. Marrah fil nahar wa marrah fil lail. Sekali pada waktu siang, sekali pada waktu malam, fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Sebab apa dia boleh mampu macam tu? Sebab pada bulan Ramadan para ulama menutup kitab dia tak mengajar. Tapi kita yang tak berapa nak ulama macam saya ni, bulan Ramadan tutup kitab sungguh, pergi ceramah Allah SWT.
terbalik habis keadaan dia. Jadi dia boleh khatam Al-Quran. Saya tanya sekolah tahfiz, berapa lama masa boleh diambil untuk khatam Quran dalam sehari? Dia kata sekitar kalau mula lepas subuh, tamat dekat isyak. Allah SWT. Bayangkan Imam Syafi'i dia baca setiap hari. Moga tuan-tuan macam Allah SWT latih diri kita sendiri dan anak tuan-tuan, suami tuan-tuan agar takut kepada Allah SWT. Dan seterusnya, yang terakhir sekali macam Allah SWT, fitnah yang paling dahsyat juga Allah SWT berikan kepada kita dengan kemunculan Ya'juj wa Ma'juj. Kita boleh rujuk sikit dalam Quran ataupun tanya Mr. Google macam Allah SWT, akan jumpalah cerita dahsyat ini. Bukan nak menakutkan diri saya dan diri tuan-tuan, tapi satu benda yang Allah janjikan dan Rasul janjikan kepada kita. Bila mana Nabi sebut wama yantiqu anil hawa, Nabi tidak bercakap ikut hawa nafsu, tapi wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa persiapan kita macam Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi perkara dan bencana ini? Tepuklah dada tuan-tuan sekalian dan tanyalah iman kepada kita. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada tuan-tuan yang tengok Pencetus Ummah musim yang ketiga baru ni. Dijangkakan musim keempat tak ada dah macam Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada boleh masuklah. Yang muda-muda Cik Asno ni nak boleh masuk insya-Allah program tersebut. Moga-moga dapat melatih diri ke depan biiznillah ya azza wa jalla. Jadi sekadar itu tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap bicara. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.